قبل الدورة نقرأ قصيدة. طيب يوجد ماء. هذا من الناحية الشمال بالترجمة. يبدأ من الشمال. اليمين عند اليمين أيضا موجود. من اليمين. هذا مترجم. هذا إذا نأخذ هذا أحسن أقرب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tung boleh ikut tak? Safhah 26. Bismillah. Tidak, 26 dari sebelah kanan. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في الدارين إن له
صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رنحت عذابات البني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها الكورونا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أبياتها 60 مع 100 فرج بها الكورونا يا واسع الكرم فرج بها الكورونا يا واسع الكرم يا ربي واختم لقارئها وسامعيها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تليت من تذاكر جيران بذي سلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi al-hudatil muhtadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Daurah kami pada malam ini insya-Allah dalam kitab Khuluquna yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh hafizahullah ta'ala wa atala fi umrih fi sihhatin wa afiyah wa hafizahullah min kulli syarr. وبدأ بالمقدمة قوله من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. Ini kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau berkata, yakni barang siapa yang tidak menjaga adab, maka dia akan dihukum dengan menghalangkannya daripada sunnah, atau dia akan tinggalkan sunnah. Dan barang siapa yang tidak menjaga sunnah, dia akan tinggalkan yang fardu. Dan barang siapa yang tidak menjaga fardu atau perkara yang wajib, maka dia akan dihalang daripada ma'rifatullah. Ada riwayat lain, takut untuknya daripada su'ul khatimah, orang yang tidak menjaga fardu. Lepas tu ada dua syair sini yang bermakna, yang maksudnya la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi fa idza ruziqta khaliqatan mahmudatan faqad istaghaka muqassibul arzaqi. Maknanya janganlah engkau bersangka bahawasanya ilmu sahaja akan membawa manfaat tanpa ada akhlak. Ilmu itu akan menjadi ilmu bermanfaat apabila diteman dengan akhlak, bersamaan dengan akhlak. Maka apabila kamu diberi rezeki oleh Allah akhlak yang mulia, maka ketahuilah kamu adalah hamba terpilih dan diberikan oleh Allah rezeki yang cukup hebat, yaitu akhlak. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan seorang ayah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ma nahala walidun waladahu ka'adabin hasan." Tidak ada satu benda atau hadiah, nahala itu macam hadiah yang seorang ayah atau ibu bagi kepada anak. Tidak ada satu hadiah yang seorang ayah berikannya kepada anak lebih besar daripada adab yang baik. Yakni kita, yakni orang ayah dan ibu semua biasalah yakni setiap minggu macam tu nak bagi anak hadiah. Kalau berjaya dalam sekolah nak bagi hadiah. Nabi SAW kata hadiah paling hebat, paling utama untuk diberikan kepada anak, iaitu
adab yang baik yang diberikan kepada anak, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dari hadis itu tentang kelebihan adab. Sekarang kita baca muqaddimah, tapi insya-Allah kita akan ringkaskan semua, dan semoga moga-moga masa cukup insya-Allah. Muqaddimah Habib Umar, beliau berkata, Alhamdulillah al-Karim al-Mannan qadim al-ihsan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin ad'ana bir-rububiyyati lahu sidqa wa iftakhara bil-'ubudiyyati lahu haqqan, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadur Rasulullah sahibul khuluqil 'azim wan nahjil qawim was siratil mustaqim, da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin alaihi minar rahmani afdalu da'wati, ajabna qabilna mud'inina li amrihi sami'na ata'na an hudan wa basirati, faya rabbi thabbitna 'ala al-haqqi wal huda, wa ya rabbi aqbidna 'ala khairi millati. Qasidah ini daripada sebahagian daripada qasidah Imam Al-Haddad. Da'ana ila haqqin bihaqqin munazzalin, ini syair ini Imam Al-Haddad yang tulis sebahagian daripada qasidahnya. Hakadha sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad sallallahu wa sallillahumma wa sallim afdala salatin wa azka salamin ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ini muqaddimah jelas. Amma ba'du, fa uqaddimu hadhihi as-sifat mustamila ala 'azimi akhlaq wa jalili sifat, hiya akhlaqu wa sifatul mu'min al-mutahaqqiq bi haqa'iqil iman. Hakadha Habib Umar kata dalam muqaddimah ni, amma ba'du, maka saya akan menceritakan sedikit tentang beberapa sifat sahaja dan akhlak dan sifat yang mulia, yang mana sifat itu adalah sifat orang beriman. Sifat itu adalah sifat orang beriman. Cuma orang beriman yang betul-betul hatinya penuh dengan iman. Kerana jika orang beriktikad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ini dianggap mukmin, tetapi iman itu darajat. Iman darajat, dia ada tingkatannya, ada derajatnya. Ada iman awam, iman orang awam, dia hanya tahu rukun 6 rukun iman, itu saja. Tapi imannya tak kuat, imannya tak tinggi, imannya tak cukup. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yani ayat ini ajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kif hada? Ya ini macam orang kata kepada kita, wahai orang yang sudah masuk. Macam mana? Kita dah masuklah. Allah Subhanahu, wahai orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Kif anta tukhatib? Anta sekarang memanggil wahai orang beriman. Kif aminu? Hada ulama cakap. Laisa wahai orang yang beriman sejumlah jumlah orang beriman dan iman yang asasi. Aminu billahi wa rasulih, tambahkan iman kamu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kerana akidah kita ahli sunnah wal jamaah, iman boleh tambah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, iman boleh tambah. Bukan seperti yang kata iman tidak boleh ditambah, yani dia tetap macam tu, tak. Iman boleh tambah. Dan cara menambahkan iman itu dengan banyak taat dan ibadah, dan memperbanyak membaca zikir. Itu adalah cara menambahkan iman. Jadi sifat yang Habib Umar akan terangkannya dalam kitab ini adalah sifat orang beriman yang memiliki iman yang hakiki, yang benar. Idzil iman ma waqara fil qalb, kerana iman itu adalah cahaya yang tetap dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Orang kata aku beriman kepada Allah tapi tak solat, ini bukan iman. Amalan kamu dustakan kata kamu.
yang kamu mengakunya, kamu menganggap kamu iman, tapi amalan kamu mendustakan kamu, tidak membenarkan. Sebab itu amalan ini dia membenarkan apa yang ada di dalam hati kita. Wa huwa takhalli 'anil rada'il wa tahalli bil fada'il. Iman itu memiliki sifat yang baik dan sifat yang membersihkan diri daripada sifat yang buruk. وحيث كان كريم الأخلاق في سمو المنزلة وعظمة الشأن أن تكون بعثة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لإتمام وإكمالها وإرساء دعائمها. yakni kerana akhlak itu adalah sifat yang sangat-sangat mulia, yang sangat hebat, maka oleh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Yani innama bu'ithu, ini innama, perkataan innama dalam bahasa Arab ulama kata yakni adatu hasr. Adatu hasr yakni seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dakwah Islam semuanya untuk akhlak. Yani utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul seolah-olah untuk akhlak sahaja. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innama bu'ithu, yakni aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Fi hadis akhar Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إن صاحب الخلق الحسن لا يرقى إلى منزلة أو درجة الشهداء. يعني orang yang akhlaknya baik tapi kurang ibadah, kurang macam tu, biasa, orang biasa tapi akhlaknya baik, Nabi SAW kata derajatnya seperti syuhada nanti di hari kiamat oleh akhlaknya. Sebab itu hari kiamat itu adalah hari terkejut. Semua manusia akan terkejut, akan nampak, tiba-tiba nampak orang tinggi, orang kita nampaknya biasa, atau kadang-kadang kita nampak orang macam tak sangat istimewa di hari kiamat. Walhal di dunia kita nampaknya hebat, besar. Semuanya terpulang kepada akhlak. Akhlak itu penting. Akhlak itu amat penting. Sebab itu Nabi SAW lebih suka daripada umatnya yang banyak akhlak. Yang banyak akhlak lagi dekat daripada Rasulullah, lagi dicintai oleh Rasulullah. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, inna akramakum atau inna aqrabakum minni majlisan ahasinakum akhlaqa. Orang paling dekat daripadaku nanti di hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya. Orang yang baik akhlaknya. Ada hadis lain dia kata akramukum khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik antara kalian siapa? Yang banyak akhlak, bukan yang banyak solat, bukan yang banyak ibadah sebagainya. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang banyak akhlak, yang banyak akhlak. Dan siapa-siapa yang imannya tinggi kepada Allah, biasanya akhlaknya akan jadi akhlak yang mulia. Wahakala. Wal akhlak ini qismah. Akhlak ini adalah qismah, yakni rizki. Akhlak ini rizki, macam duit, harta sebagainya, ini rizki. Macam tu juga akhlak. Macam tu akhlak. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk melakukan amalan baik dan akhlak. Yani Rasulullah minta tunjuk daripada Allah. Akhlak itu bukan satu benda yang senang kita melakukannya atau boleh dapatkannya dengan senang macam tu. Akhlak itu terlebih dahulu qismah. Qismah yakni rizki. Yani Allah bahagikan setiap satu orang berapa akhlaknya. Dan yang lain mohonlah kepada Allah. Doalah kepada Allah. Ada orang macam mengadu, saya tak boleh sabar. Doalah kepada Allah. Yang lain dia kata saya tak boleh makan sikit. Doalah kepada Allah, Allah akan bantu. Sebab ini rezeki juga. Ini rezeki.
Akhlak ini rezeki. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Ajib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah membahagikan untuk kalian akhlakmu seperti mana Allah telah membahagikan untuk kamu semua rezeki, yaitu makanan kamu. Seperti mana Allah bagi setiap satu orang berapa makannya di dunia, begitu juga akhlak. Akhlak itu telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhlak itu adalah rezeki ma'nawi. Makanan, duit, sebagainya ini rezeki hissi. Rezeki hissi yang boleh disuntuk. Rezeki ma'nawi apa? Akhlak. Subhanallah, orang dulu itu panas barang, tak boleh sabar, jadi mengamuk cepat macam. Subhanallah, lepas tu tukar, dah jadi orang yang baik, sangat sabar, tenang. Alhamdulillah. Macam mana tukar ini? Ini rezeki lah, Allah bagi dia rezeki. Sebelum itu dia suka mengumbat kepada, ini akhlak buruk. Akhlak buruk, dia suka mengumbat, memfitnahkan orang. Ini akhlak buruk. Tapi subhanallah, lepas ni kita dah nampak ni dah tak boleh cakap lagi. Mengumbat orang, memfitnahkan orang. Alhamdulillah, Allah telah berikan rezeki kepadanya. Dia kena syukurlah. Seperti mana kita habis makan, alhamdulillah. Kita kalau dapat sabar, alhamdulillah, rezeki lah, saya sabar. Sebab itu pernah Rasulullah SAW lalu dari sebelah rumah orang kaya, banyak kambingnya, unta, lalu dengan sahabat. Dan Rasulullah SAW waktu itu rasa lapar dengan sahabat yang lain, dan muka mereka asing, yakni di luar Madinah. Dan orang itu kebiasaannya adat orang Arab, jemputlah orang asing itu yang lalu, sila makan. Ini memang adat budaya orang Arab dulu. Budaya orang Arab, siapa-siapa lalu macam ni, mereka jemput makan sini. Malu sangat kalau orang lalu tak jemput makan. Akan jadi satu berita aib untuk keluarga tu, orang rumah itu. Orang kaya tu dahlah nampak muka Rasulullah dengan sahabat, dia tahu muka mereka bukan dari kampung ini, dan muka mereka letih, penat macam tu tengah hari. Depan matanya beberapa ekor kambing, banyak makan, yakni hartanya. Dia nampak, dia buat neta, nampak dia pandang ke tu. Nabi SAW tak akan minta, tak akan jemputkan diri, jemput diri. Jadi dia cakap dengan sahabatnya, kita sambunglah, kita jalan. Sahabat faham, harap orang jemput, dan biasa orang akan jemput. Tapi orang ni macam tak faham, kedukut. Ini akhlak buruk. Kedukut ini antara akhlak buruk, bahkan antara usulul akhlak al-sayyah, antara sumber akhlak buruk. Kedukut itu, kedukut itu buat orang tak zakat, tak sedekah, tak tolong, tak kerjasama, tak banyak perkara buruk akan lahir daripada sifat kedukut. Sifat kedukut itu buruk sangat. Jadi itu akhlak buruk. Kita mohon kepada Allah, doalah kepada Allah kalau ada sifat kedukut sini, kita doa kepada Allah supaya Allah ubatkan kita. Jadi kita orang mulia, bermurah hati. Lepas tu lalu Nabi SAW sebelah rumah satu makcik. Makcik tu dia ada macam 2 ekor kambing saja, sikit saja. Rumahnya pun miskin, memang nampak miskin. Dia kata, dia yang panggil, wahai saudara, ke mana sekarang? Tengah panas matahari macam ni, nak pergi mana? Maka kata, kita orang asing lalu dari sini, kita mahu sambung jalan, mahu balik kepada Madinah. Dia kata, tak apalah, tunggu sini, makan dia dulu, makan dulu, baru jalan. Dia pun seorang nenek atau makcik macam tu yang tua, yang tak ada anak, yang tak ada orang pun boleh uruskan masak macam tu. Dia suruh Rasulullah dan sahabat ambil satu kambing ni, sembelih dan masak sendiri. Tapi okeylah, mulia, alhamdulillah, dia bagi makan. Sahabat terus selesai, buatlah kerja, makan sama-sama. Lepas tu Nabi SAW ambil kesempatan untuk tegur sahabat dan ajar mereka ilmu. Rasulullah kata kepada sahabat, kau semua perhatikan tidak? Kata, apa tu ya Rasulullah? Dia kata, yang tadi tu orang kaya, banyak harta dia, nampak depan rumahnya banyak ekor kambing, tapi langsung tak peduli dengan kita lalu depan rumah dan tak jemput. Tapi ni
Baik, dia ajak, dia jemput kita datang makan di rumah dia. Lepas tu Nabi SAW dia kata, maksudnya al-akhlaq arzaq. Akhlak itu adalah rezeki. Allah telah merezekikan seorang nenek itu dengan rezeki maknawi yang sangat hebat, iaitu akhlak mulia, bermurah hati. Dan Allah tidak memberikan akhlak itu kepada orang kaya itu yang banyak hartanya. Jadi dia yang rugi dan perempuan itu yang lagi untung daripadanya. Wahakadha. Kana min wajibil mu'min, maka kerana akhlak ini adalah perkara yang sangat mulia, maka wajib atas orang beriman untuk menjaga akhlak dan adab dan menambahkan akhlaknya. Kerana Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan makarimul akhlak, yakni akhlak yang mulia. Dan akhlaklah adalah sebab utama kita maju, orang Islam, kita jadi umat yang tinggi, umat yang hebat di dalam dunia ini, semuanya oleh akhlak. Apakah yang masukkan Islam di tanah Melayu sini? Akhlak. Apakah yang masukkan Islam di Indonesia, di Asia semua? Akhlak. Bukan dengan berang, bukan dengan kasar, bukan dengan memaksa, bahkan dengan akhlak orang Islam yang datang daripada Hadramaut, daripada Yaman, datang kepada Indonesia, lepas tu kepada Melayu sini, dengan akhlak mereka. Akhlak mereka mulia, tinggi, dan akhlak itu mereka belajarnya daripada Islam. Kalau bukan Islam, orang Arab dahulu akhlak mereka buruk. Orang Arab dahulu saling membunuh, saling membenci, saling memfitnahkan, macam-macam, mencuri dan orang yang kuat, ambilkan harta dan rumah dan duit orang yang miskin. Tak ada siapa-siapa boleh tegur dia. Jadi akhlak mereka sangat buruk. Tapi Islam yang betulkan akhlak orang Arab. Antara akhlak orang Islam dahulu yang datang kepada tanah Melayu yang saya dengar, iaitu kerana mereka nak duduk di negara ini, maka mereka cari kerja lah, buat kerja, buat perniagaan. Sebab itu salah orang yang kata yang masukkan Islam kepada Malaysia dan Indonesia, Asia ni orang kaya. Itu salah. Sejarah tidak menyatakan begitu. Walaupun orang politik suka sebutkan perkara ni. Biasanya orang politik dari Arab. Orang politik Arab suka kata orang kaya, mereka tak macam susah nak mengaku itu ulama Hadramaut. Mereka kata itu orang kaya. Sebenarnya bukan orang kaya, mereka ulama. Mereka ulama, mereka tokoh-tokoh yang sangat hebat, habaib daripada Ahlul Bait, ada campur juga yang bukan Ahlul Bait. Tapi kerana mereka nak duduk sini di negara Indonesia, Malaysia, jadi mereka terpaksa untuk peniaga, untuk bisnes, untuk buat tijarah, supaya mereka boleh hidup. Takkan mereka minta-minta duit daripada orang. Jadi ini salah satu akhlak juga, akhlak Muslim. Akhlak Muslim dia kerja dan usaha untuk mencukupkan dirinya. Lepas mereka dah ada kedai macam tu. Kalau ada orang macam beli macam contohnya macam nak beli teh atau nak beli apa-apa yang perlu sesuatu yang lain, macam nak beli beras, dia boleh bagi dia perlu kepada minyak, perlu kepada garam, gula, macam tu, dia akan bagi lebih sikit. Kalau macam contohnya dia beli teh, dia akan bagi gula sikit. Jadi orang akan cakap, kenapa nak bagi gula? Saya tak beli gula. Dia kata, mana boleh kamu minum teh tak letak gula? Mestilah perlu gula kan?
Kata tapi itu kan perlu bayar. Yani macam mana ya, orang tak faham. Sebab biasa mereka kena bagi, saya bagi macam tu. Tak ada macam istilah atau budaya bantu, sedekah, derma, itu macam jarang ada di lain orang Islam. Orang Islam lagi kuat dan istilah dan perkara tu, iaitu derma, sedekah, bantuan. Lepas tu dia kata kenapa bagi saya free begitu? Dia kata agama saya suruh buat akhlak baik, pemurah hati, bantu orang. Agama kamu tu apa? Lepas tu dia mula terangkan kepada mereka, akhlak kita macam ni, sampai ramai orang masuk Islam sebab mereka suka nampak memang akhlak bagus. Akhlak agama Islam dan orang Islam adalah baik. Sebab itu lepas ditanya, Nabi SAW kata, ya Rasulullah, ayul al-iman afdal atau ayul Islam afdal? Islam apa yang lebih utama? Atau iman apa yang lebih utama? Nabi SAW jawab, dia kata memberi makanan kepada orang, berkata baik, menyebutkan perkataan-perkataan yang baik, dan jangan jangan wasilatul arham, dan untuk lakukan silaturahim. Ajib. Iman, Islam, semuanya. Apa tu ya Rasulullah? Islam yang lebih utama. Nabi SAW kata bagi makan kepada orang. Ajib. Yani Nabi SAW, seolah-olah Nabi SAW kata Islam itu bukan hanya ibadah, salat saja, zikir, ambil tasbih, pakai dalam masjid, dalam surah. Tak. Memberi makanan kepada orang lapar, itu adalah Islam. Akhlak. Islam ini akhlak. Kalau umat Islam mendirikan akhlak Islam, takkan ada orang lapar di negara Islam langsung. Kalau umat Islam mendirikan akhlak Islam, takkan ada fakir miskin di negara Arab, di negara Islam semua. Takkan ada. Mustahil. Mustahil. Sebab akhlak Islam dia mengkayakan semua rakyat Islam. Sebab itu kalau kita lihat ada miskin di negara Islam, itu maknanya orang Islam belum lagi mendirikan akhlak Islam dengan yang sepatutnya. Yani akhlak ini adalah bintin sangat. Jama'tu hadhihi al-akhlaq al-karimah wa syama'il 'azimah saridan laha. Yani Habib Umar dikata dia sebutkan akhlak-akhlak ini dengan cara berturus-turus, dengan laju, juga dengan cara ringkas, tanpa syarah, tanpa mempanjangkannya, tanpa menyebutkan ayatnya, hadisnya, dalilnya, supaya perkara ni boleh jadi macam nota. Macam nota. Macam khuluquna ini sebenarnya boleh jadi nota, orang selalu ingatkan dirinya. Dan Habib Umar bahagikannya kepada 3 bahagian. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada hamba Allah, akhlak kita kepada diri sendiri. Jadi sentiasa kita kena cek diri kita. Akhlak kita kepada Allah dah cukup tak? Kita berakhlak kepada Allah atau tak? Kadang-kadang kita tak ada adab dengan Allah, tapi tanpa perasaan. Kadang-kadang kita tanpa perasaan, kita dalam keadaan atau dalam satu amalan yang tak ada adab dengan Allah sekarang. Pun dengan Allah, bukan dengan ibu, ayah, dengan diri, dengan Allah. Kita tak ada adab. Tapi kita apa? Tak perasan. Tak berasa. Itu yang kita akan baca ni insya-Allah lepas ini. Wal muslimun al-an ahwaj ma yakunun ba'da tathbit aqaidihim ila tamassuk bi hadhihi al-akhlaq al-karimah. Dan orang Islam sekarang sangat memerlu, setelah menetapkan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah yang betul, yang benar dalam hati mereka, amat memerlu untuk mendirikan akhlak ini dalam diri mereka. Bahkan akhlak ini menetapkan lagi akidah dalam hati kita. Ada bahagian orang dikata akidah dia satu perkara lah, akhlak tu perkara lain. Tak, salah. Habib Umar pernah betulkan perkara ni. Dan pernah ada satu orang dia berusaha untuk macam untuk rusakkan
untuk merosakkan akidah kawan-kawan kami di Haram sana dan di Wahabi. Di Wahabi dia kata, kamu wahai kaum sufi, wahai sufiyah, kamu belajarlah akidah dari kami sebab akidah kita betul, bagus, as-salafi, as-salaf. Tapi kita mengaku kamu wahai sufi akhlak kamu baik dan akhlak kamu semua kamulah yang pakar tentang akhlak. Jadi kita belajar akidah dari kami. Habib Muhammad cakap jangan percaya. Salah tu. Sebab takkan jadi akhlak mulia kalau akidah rosak. Dan kalau akidah itu betul, mesti akhlak akan jadi betul. Perlu sahaja betulkan atau mendirikannya. Sebab akidah yang sesat selalu dia akan menarikkan orang kepada membunuh, kepada benci, kepada dendam, kepada hasad, kepada memfitnahkan dan beberapa akhlak-akhlak yang buruk. Dia sama-sama berkait. Akidah rosak, akhlak rosak. Akidah betul, akhlak betul. Macam tu saja. Jadi sebab itu Habib Umar kata dalam kitab ini, hiya min asbab tathbit al-aqidah. Akhlak ini antara dia juga merupakan sebab pengukuhan akidah. Ayuh. Ya, ini maksudnya akhlak ini antara asbab yang kuatkan akidah kita, tetapkannya. Bukan kita belajar akidah dari orang sesat, kita belajar akhlak daripada kami. Kita jangan tertipu dengan orang sesat. Sawa'un minhum al-alim fi ilmih, semua orang perlu kepada akhlak. Seorang ulama dalam ilmunya, begitu juga as-sani', orang yang di kilang, membuat kerja di kilang di mana-mana, al-hakim iaitu pemimpin, ketua, ketika dia menjatuhkan hukum, at-tajir orang bisnes, orang perniagaan, semua mereka perlu akhlak itu. Wal-amil juga pekerja, semua perlu akhlak. Setiap satu orang daripada manusia perlu kepada akhlak, perlu kepada akhlak itu. Wa kathir ma usibna bi faqd hadzal khuluq al-karim bitafarruq wa ta'adi. Dan Habib Umar kata kerana akhlak kita ini telah hilang, akhlak yang mulia ini telah hilang dari tengah masyarakat Islam, maka kita telah diuji dengan berpecah, bersatuan Islam tidak sama, saling membenci satu sama yang lain, setiap satu ikut hawa nafsunya. Dan ini adalah akhlak paling buruk yang Nabi SAW kata akhir zaman hawan muttaba'. Akhir zaman akan menjadi satu akhlak buruk, dia lagi banyak ada di tengah masyarakat orang Islam. Apa tu? Hawan muttaba', bukan ilmu muttaba'. Ilmu diikuti, okey, tapi hawa nafsu diikuti. Hawa nafsu diikuti, dia akan bawa kita kepada semua musibah dan bala dan masalah, termasuk virus corona. Virus corona hasil daripada hawa nafsu juga. Yani apa? Wahakadha. Ada bahagian perkara yani hakadha. Perlu faham sahaja. Perlu fahamnya. Jadi apa? Yani hawa nafsu, orang ikut hawa nafsu saja, ikut hawa nafsu. Bala, musibah, masalah di dunia semakin naik, semakin banyak. Sebab orang semua ikut hawa nafsu. Sebab orang semua ikut apa yang dia ingin, bukan apa yang Allah ingin, bukan apa yang akal tunjuk. Dia ikut hawa nafsu. Wahakadha. Kalau anta la tara al-an fil kathra al-kathira minna illa istihana bil huquq. Dan kita melihat sekarang semua orang pandang meremeh kepada hak-hak orang yang lain. Bukan macam zaman sahabat, zaman tabi'in. Setiap satu sangat jaga hak-hak orang lain, jaga kehormatan, marwat orang lain. Sekarang orang semua tak jaga. Orang banyak tak jaga perkara itu. Wa ta'assub fil ara'.
Orang ta'assub untuk pendapatnya, walaupun dalam agama, sebab berdapat dalam agama pun makruh. Perkara itu buruk. Perkara itu menghilangkan keberkatan ilmu apabila berdapat atau bergaduh tentang ilmu. Laisa minas sunnah an tujadil bis sunnah. Ulama kata, bukanlah daripada sunnah Nabi dan akhlak Nabi kamu berdapat dengan sunnah juga, dengan akhlak. Bukan macam ni. Ini bukan akhlak Rasulullah. Sekarang bergaduh untuk sunnah. Ini yang kamu buat sekarang, ini bukan akhlak Rasulullah, bukan sunnah Rasulullah, bukan daripada agama. Laisa minas sunnah an tujadil bis sunnah, lakin an tuwassil sunnah. Tuwassil sunnah faqat ila an-nas. Walidhalik masyayikhna alhamdulillah, yani guru-guru kami tak suka langsung berdapat dengan orang yang lain yang khususnya yang ta'assub untuk pendapatnya dan tidak jujur mencari hakikat. Kalau orang tidak jujur mencari kebenaran, hujjah, dalil, tak perlu buang masa berdapat dengan dia, bermujadalah dengan dia, tak perlu. Sebab akan buang masa, tak ada faedah. Ini daripada akhlak Islam. Kita tak suka berdebat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka bergaduh-gaduh dengan Yahudi yang lain-lain macam tu. Banyak mereka nak mujadalah, sahabat semua tak suka. Sebab mereka tahu ma darabuhu laka illa jadala, iaitu Yahudi atau Nasrani ketika mereka tanya Rasulullah SAW tentang Isa bin Maryam, tentang macam tu, Allah SWT dia kata jangan peduli dengan mereka, sebab mereka tanya sekarang untuk berdebat saja, nak cari masalah saja, nak gaduh saja, nak yakni ganggu, bukan betul-betul tanya nak tahu, nak belajar. Jadi itu adalah sebahagian juga daripada akhlak yang baik, iaitu apabila meninggalkan perkara yang tak ada manfaat. Wa taraffu' fi nufus, setiap satu orang nampak dirinya lebih afdal daripada yang lain. Kumpulan itu nampak dirinya lebih bagus dari kumpulan ni. Grup ini nampak dirinya lebih bagus daripada grup yang lain. Sebab itu tak kerja sama. Sekarang banyak grup dakwah, banyak orang yang khidmat dakwah, tapi pernah kerja sama? Banyak yang tak buat kerja sama. Taraffu' fi nufus. Taraffu' fi nufus. Nafsu mereka besar. Nafsu mereka belum lagi tazkiyah, belum lagi dididikkan oleh tazkiyatun nafs. Setiap satu tak nak kerja sama dengan yang lain. Walhal semua grup itu, semua orang itu khidmat agama, khidmat dakwah, khidmat ilmu, tetapi setiap satu tak nak rendahkan kepada yang lain, tak nak kontak dengan yang lain, tak nak call, tak nak message kepada yang lain. Berat sangat rasa perkara tu. Ini yang selalu guru kami Habib Umar pesan kepada kita. Dia kata la tastathqilu ikhwanukum, la tastathqil, jangan rasa berat untuk merendahkan diri untuk saudaramu. Kalau kamu rasa berat, itu maknanya salah sangat. Kena rasa ringan dan mudah sangat. Jadi orang bermurah hati dan senang sangat. Boleh mesej, boleh kontak, boleh tanya, boleh ziarah, boleh jumpa, boleh kerja sama. Jadi orang yang senang. Itu adalah akhlak yang sangat berat di waktu sekarang. Akhlak itu berat sangat. Habib Umar dalam kitabnya Tawjihan Nabi, unshuru al-mahabba fima bainakum tantashir fil alam. Sebarkanlah cinta ini, merendahkan diri, akhlak kamu di antara kalian, antara kawan-kawan kamu, maka akhlak itu akan tersebar dengan otomatik kepada dunia semua, kepada semua orang yang dekat-dekat dengan kamu. Lihatlah kalau ada orang awam nampak kita orang ulama gaduh, macam mana mereka akan gaduh terus, akan nampak kata oh ini agama. Sampai sekarang kita kadang-kadang dengar orang awam dia fikir daripada agama kena gaduh. Ada orang awam fikir macam tu, dan dia kena gaduh dan mencarut dan hina dan keras dan kasar sangat, semua oleh sebab apa? Oleh sebab satu guru yang salah yang ajarkan dia begitu, atau sifat guru itu begitu. Belum lagi tazkiyatun nafs, belum lagi tazkiyah nafsu dia. Jadi dia sesat dan sudah sesatkan. Sebab itu Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah dia kata apa? Kalau orang ini buruk akhlaknya,
dan dia belajar ilmu dengan niat yang buruk dan gurunya tahu perkara itu, maka gurunya juga dapat dosa sama macam muridnya. Sebab apa? Sebab dia ajar muridnya ilmu yang mana dia tahu muridnya ini jahat dan muridnya ini akhlak buruk, dan dia belajar ilmu dengan niat. Ada bagian orang macam tu, dia belajar ilmu, dia duduk dengan ulama, tapi hatinya lain, dia bukan nak apa yang betul-betul. Dia akan ambil sahaja beberapa perkara yang dia nak untuk fitnah, untuk gaduh, untuk masalah kan, macam-macam untuk sebab. Ini semua masalatun nufus. Ini semua yang Habib Umar kata wa taraffu' fin nufus. Tazkiyatun nafs tak ada. Bintin tazkiyatun nafs. Wa fasad fil muamalah. Muamalah kita rosak di dalam muamalah mereka. Wa nahnu na'lam 'ilma al-yaqin annahu bighairi istima'ina wa ta'awunina wa takatufina lan taqum lana qa'imah wa la yatahaqqaq lana fi ayyi maidan intisar. Dan kita tahu dengan yakin bahawa tanpa kesatuan dan tolong menolong satu sama yang lain, kita tak akan tegak dan berdiri, wahai orang Islam. Kita takkan jadi umat yang mulia dan hebat di depan umat-umat yang lain. Ma ahrana bitamassuk bihadhihi alqiyam wa bathiha baina abna'ina nahnu alladhina tada'at 'alaina al-umam kama tada'a al-akalatu 'ala qas'atiha. Alangkah harusnya kita memegang teguh kepada budaya Islam, akhlakul Islam wal muslimin, dan menyebarkan akhlak itu di antara anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang lain, kerana kita di dalam satu waktu sekarang, kita orang Islam sangat lemah, dan semua umat-umat yang kafir yang bukan orang Islam, semua mereka berharap untuk menjatuhkan orang Islam. Tidaklah yang betul-betul suka kepada Islam, kecuali kalau dia memang nak masuk Islam. Yang lain semua nak runtuhkan Islam. Jadi Islam ini tak akan jadi kuat dengan syiar sahaja, dengan logo, dengan nama-nama yang hebat macam tu. Itu semua tak ada. Dengan kita menjerit dalam mikrofon, itu bukan caranya. Caranya kita menangis di tengah malam. Caranya kita akhlak yang baik. Caranya kita bersihkan hati kita. Kita berbuat baik dengan orang-orang Islam yang lain. Itulah yang akan menjadikan orang Islam balik jadi hebat. Sebab itu orang kafir tahu orang Islam jadi hebat dan iman mereka tinggi sebab akhlak mereka. Jadi dari dulu mereka berusaha untuk merosakkan akhlak orang Islam, dan telah berjaya banyak. Banyak dari orang Islam sekarang dalam IC dia sahaja Islam, tapi akhlaknya na'udzubillah. Akhlaknya na'udzubillah macam bukan Muslim. Ada bahagian orang Islam macam tu, macam bukan Muslim langsung akhlaknya. Sebab apa? Sebab dia telah jauh daripada Allah dan daripada ulama. Sehingga Habib Umar kata, sehingga laqad sana'a al-a'da'u minna man yaqul inni muslim thumma huwa yuharib al-islam bi fi'lihi wa sulukihi. Na'udzubillah. Dia kata orang yang musuh Islam, iaitu orang kafir yang musuh Islam, mereka lah telah melahirkan oleh cara mereka merosakkan akhlak orang Islam. Mereka telah merosakkan Islam dan akhlak Islam dalam orang Islam, sehingga ada orang Islam yang mengaku dirinya Muslim, tetapi dialah yang berang kepada Islam dengan perbuatannya dan akhlaknya, seperti ISIS. Seperti ISIS mengaku muslimin, tetapi perbuatan mereka, akhlak mereka berang kepada Islam, runtuhkan Islam, rosakkan Islam. Dan seperti itu banyak juga, banyak golongan-golongan daripada Islam atau beberapa orang juga yang daripada muslimin
dia kata Muslim tapi akidahnya banyak sokong kepada akidah orang kafir, atau akhlaknya sangat macam akhlak orang kafir. Sebab itu sehingga saya rasa sedih kadang-kadang, sebab saya dengar ada satu kawan saya pernah menceritakan satu kejadian, iaitu satu orang yang bukan Islam, dia kawan dengan yakni satu perempuan Islam. Kemudian lelaki itu, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah bagi taufik masuk Islam. Dan masuk Islam dengan betul-betul istiqamah. Kita tahulah kalau orang putih masuk Islam, dia daripada negara orang putih. Kalau masuk Islam, mereka masuk kuat sangat, lagi istiqamah dari kita orang Islam. Jadi dia masuk Islam dengan sangat istiqamah. Lepas tu tapi dia sambunglah kawan dengan perempuan muslimah tu. Cuma perempuan muslimah itu nama muslimah sahaja, tapi akhlaknya, caranya, na'udzubillah, ikut sana, bukan ikut orang Islam. Sehingga dia tegur orang Islam yang baru masuk ni, dia kata kepadanya, janganlah jadi sangat-sangat Islam macam tu. Na'udzubillah min zalik. Tengok, lihatlah macam mana terbalik pula. Yang muslimah ni, dia yang cakap sama dia, dia geram dan marah kepadanya, kenapa kamu lebih-lebih kepada yakni ibadah istiqamah ni. Dia cakap sama dia biasa-biasa, yakni macam dia lah, nak macam dia, biasa-biasa je, tak bayar apa, jadi solat banyak, selalu qiyamul lail, zikir, ikut yakni maknanya dia dengan ringkas dia macam nak bagi tahu dia, engkau dah dapat nama Muslim sahaja, cukup itu, tak payah buat itu semua. Jadi macam saya. Tapi orang itu cahaya Islam, cahaya iman sudah masuk dan campur dalam hatinya. Jadi akhirnya perempuan tu yang tinggalkan lelaki tu. Sebab apa dia tinggalkan? Sebab dia istiqamah Islam, sebab dia istiqamah akhlak Muslim. Dan siapa yang tinggalkannya? Muslimah. Ini keadaan yang Habib Umar rasa sedih sangat dalam kitab ini. Dia kata ini keadaan orang Islam sekarang. Nama Muslim sahaja, tapi perbuatan dia berang kepada Islam macam ni. Dia yang suruh lagi tu tinggalkan istiqamah. Tak payah jadi macam muslimin betul-betul. Jadi Islam sahaja tu. Nak salah tak nak salah boleh je. Tutup aurat tak tutup aurat boleh je lah. Apalah, hidup je lah. Hidup. Macam tu sekarang orang Islam macam tu. Inilah yang kita perlu balik, yakni apa? Bangkitkan akhlak dan iman di dalam hati masyarakat Islam. Juga Habib Umar kata, ada bahagian orang Islam mengaku dirinya Islam, tetapi dia rida dan setuju dengan hukum yang bukan daripada Allah, hukum yang lawan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyatakan hukum ini adalah kemajuan, hukum ini adalah tamaddun sebagainya. Dibaginya gelaran sedap dan cantik lah. Hukum itu sesat, hukum itu langgar hukum Islam, tak disetujui oleh syariat. Dia kata, tak, ini kita kena sekarang tamadun, kita sekarang di zaman lain. Ini Islam, hukum Islam ni untuk sebelum 1400 tahun, tak sesuai untuk sekarang. Ini zaman teknologi, ini zaman internet, zaman YouTube, zaman tamadun. Jadi zaman sains ini tak sesuai untuk kita jalankan sama agama Islam, hukumnya semua. Inilah yang hasil kerusakan akhlak orang Islam, sehingga ada di tengah orang Islam yang begitu. Dia Muslim, tapi dia sendiri menyatakan hukum Allah itu adalah terbalik kepada belakang, dan pemikiran yang tertutup, dan hukum yang langgar syariat, hukum yang rosak, yang tak disetujui oleh syariat Islam langsung dengan ijma'. Ini tamadun. Ini semua sebab apa? Sebab dia datang daripada sana, daripada negara orang kafir. Jadi ada bahagian orang Islam kebanggaannya kepada orang kafir dahsyat sampai dia boleh yakni tolakkan hukum Allah untuk sahaja nak gembirakan orang kafir itu, atau nak kata mereka tamadun. Juga ada bahagian orang Islam
mengaku diri dia muslim, wa huwa mulqin li awamirillah wa nawahih wara'a dhahrih, tetapi dia balingkan arahan Allah dan ajaran Allah semua dan agama Allah semua belakang dia. Maknanya dia langsung tak peduli, dan kehidupan dia dari pagi sampai tidur langsung bukan macam muslim. Salat 5 fardu tak salat, silatul rahim tak melakukannya, hak-hak untuk anak, untuk keluarga tidak melakukannya, zikir Allah tidak salat, puasa Ramadan kadang-kadang tak puasa, haji dia orang kaya, senang, mampu, ada masa, sihat alhamdulillah, tak pergi haji. Jadi ini nama muslim sahaja, nama muslim tapi ajaran Allah semua belakangnya, yakni tidak melaksanakan perintah Allah SWT dalam hidupnya. Juga ada antara orang Islam juga yang mengaku dirinya muslim, thumma la ihtimama lahu abadan bi syu'uril Islam wa ahwalil muslimin. Tidak langsung dia tidak peduli langsung tentang keadaan Islam dan keadaan orang Islam. Bagaimana keadaan Islam sekarang? Kalau dia nampak Islam macam dilemahkan, dihinakan, semakin lemah macam tu, dia tak rasa sedih, dia tak rasa risau, tak rasa macam perkara tu ganggunya, dia okey je, macam tu. Islam dihina, okey je. Quran dihina, biasa je lah, okey, tak ada masalah. Nabi SAW dihina, apalah. Orang tak salah, okey. Orang Islam dibunuh, Palestin diambil oleh orang Yahudi, tak apalah. Orang Islam dibunuh, tak apa. Mukanya langsung tak pernah hatinya sedih untuk orang Islam. Nabi SAW sebutkan satu hadis bahaya, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Bahaya hadis tu, sangat bahaya, menakutkan. Barang siapa yang tidak peduli tentang keadaan orang Islam, maka dia tidaklah daripada orang Islam, yakni dia bukan muslim betul-betul. Ini Nabi SAW kata, yakni kita wajib risau, gembira kalau orang Islam dapatkan sesuatu. Macam satu negara Islam maju, kita gembira. Kalau satu negara Islam macam diperang oleh Yahudi, dibunuh, orang Islam dibunuh oleh orang kafir, kita kena rasa sedih, kena bangun doa, tahajud, risau untuk orang sana. Kalau orang miskin, orang Islam di Afrika, di Burma, di mana-mana negara orang miskin, kita kena adalah apa-apa usaha untuk bantu mereka, bagi sedekah, kunting dengan butuh-buahan yang bantu mereka di sana, atau kita buat butuh-buahan sendiri, kita buka yayasan khas untuk membantu orang Islam yang miskin, yang lemah, yang dihinakan. Itu adalah sifat muslim. Dan orang muslim yang tidak merasa dia ada tanggungjawab terhadap orang Islam yang lain, dia bukan muslim. Ini sabda Rasulullah SAW. Sebab itu hadis ini banyak meletakkan tugas atas kita, tugas yang berat sangat, tugas yang berat. Seolah-olah Nabi SAW dia kata, setiap satu orang daripada kalian kena fikir tentang umat semualah, ganti saya. Setiap satu orang daripada kamu, hai umatku, ganti saya khas, terus sambung daripada saya. Kamu anggap dirimu saya. Angkatlah tanggungjawab umat semua atas bahu kamu. Sebab itu, risaulah untuk orang Islam, gembiralah untuk orang Islam. Jangan tak rasa langsung gembira atau sedih untuk orang Islam. Kita gembira kalau mereka dapat nikmat. Kita juga sedih kalau orang Islam dapatkan musibah atau masalah. ومن يقول إني مسلم وهو لا يعرف عن الإسلام إلا ركعات تصلى بغير وعي. Ada bahagian orang Islam mengaku dirinya muslim, tapi apa yang dia tahu tentang Islam iaitu solat 5 fardu, dia pun tak tahu syaratnya apa yang batilkannya, apa rukunnya, macam mana cara melakukannya. Dia tahu 5 fardu, puasa Ramadan, kalau dapat, kalau tak dapat tak puasa. Zakat, haji, kalau dia rasa nak pergi, bukan betul-betul yakni apa, dengan melaksanakan perintah Allah, yakni
bagi macam tu, bagi haji untuk bisnes, untuk tengok, untuk macam tu. Amma ghair hadha fala dakhil al-Islam fihi. Selain itu dia langsung tidak peduli tentang Islam apa yang ajar tentangnya. وصنعوا منا من يرى أن التمسك بسلوك ديني في بعض المواطن عار يجب أن يتخلى عنه وتخلف لا يليق أن يظهر به أمام الأسياد المتقدمين نعوذ بالله من ذلك. Dan orang kafir dengan kejahatan mereka telah menjadikan sebahagian daripada kita, yaitu umat Islam, bahagian orang Islam yang pegang yang merasa pandangannya dan perasaannya, jika dia pegang teguh kepada al-Islam, al-akhlaq, istiqamah macam ni, mereka telah tanam dalam hati dan otaknya bahawasanya perkara itu adalah perkara buruk, dan perkara itu bukan tamadun, dan perkara itu kamu sekarang macam nak balikkan diri kamu kepada zaman yang gelap, kepada zaman batu sebagainya. Sebab ada di tengah orang Islam yang fikirannya begitu. Dia rasa kalau sangat ikut pakaian cara Islam, akhlak Islam, sangat cara Islam, dia kata ini bukan tamadun. Sebenarnya langsung tidak ada apa-apa perbezaan antara tamadun dan Islam. Boleh je kita hidup dengan cara Islam sempurna sekali dengan tamadun, tidak ada apa-apa masalah. Bahkan orang Islam, khususnya orang Arab, yang mengajarkan Eropah semua, negara Europe semua tamadun. Orang Arab yang muslimin, bukan orang Arab Yahudi. Sebab antara Arab ada Yahudi juga, ada Nasrani, banyak di Mesir, di Lebanon. Yahud ada di Yaman, ada di negara-negara lain juga. Orang Arab muslimin, mereka lah yang mengajarkan satu dunia tentang tamadun. Dan ini adalah oleh pengakuan profesor-profesor yang besar daripada France, India dan Eropah dan negara-negara yang lain. Mereka sendiri dalam kitab mereka mengaku, yaitu orang Arab lah yang ajarkan kita tamadun betul-betul. Selepas agama Islam tersebar kepada satu dunia, maka baru manusia tahu ilmu, kemas, susun, kebersihan, akhlak, bermurah hati, sabar, kebaikan, akhlak yang baik. Semua perkara itu umat manusia semua dapat belajarinya selepas Islam tersebar di satu dunia. Kalau kita tak tahu, kita boleh baca kitab sejarah Islam tersebar di satu dunia macam mana. Ada satu kitab namanya Atharu al-Hadarah al-Islamiyah ala Tarikh Eropah. Ada kitab Zain, kitab ni bagus. Dia cerita semua macam mana, yakni Eropah semua sangat hutang budi kepada orang Islam yang Arab, khususnya daripada Iraq, daripada Syria, Yaman, daripada Madinah. Maka semua sebab di zaman khilafah Abbasiyah, lepas khilafah Umayyah, lepas tu khilafah Al-Uthmaniyah, ilmu rawatan, kedoktoran, ilmu firasah, ilmu berang juga di sisi orang Arab, di sisi orang Islam dahulu. Hatta berang pun ilmu dalam berang. Orang Eropah semua tak tahu tentang perkara tu waktu tu, dan mereka ambilkan ilmu itu semua daripada orang Islam dan bawakan ilmu itu kepada Eropah. Lepas tu mereka nisbahkan ilmu itu kepada mereka. Tapi sejarah dalam kitab membuktikan ilmu itu semua diambil daripada orang Islam. Jadi sebenarnya tamadun dari kita. Macam mana kita nak sekarang mengaku agama Islam ni langgar tamadun? Tak masuk akal. Yani kalau kita nak guna akal logik pun tak logik katanya. Agama Islam lah yang bawa tamadun ini. Cuma memang kita mengaku Eropah semua mereka majukan tamadun itu sehingga jadikannya yakni meletup. Sangat yakni tinggi dan sangat hebat. Dan memang sekarang, di zaman sekarang, orang Eropah kalahkan orang Islam dalam tamadun. Tapi tetap juga itu tak masuk campur. Dan sesuai tak
kita melaksanakan agama Islam di zaman tamadun, langsung tak ada masuk campur. Sebab Islam boleh digunakan, bahkan dialah yang membetulkan tamadun dan mencantikkan dan menghiasikan tamadun. Tetapi begitulah, ada bahagian orang Islam yang sesat, yang perlu diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. أما الإسلام بمعناها الصحيح الدين الكامل والمبدأ العظيم والمنهج الشامل الذي أتى من رب السماء ليحكم تصرفات البشر وحركتهم في سائر شؤون حياتهم فلا يعرفه ثم يتحقق به البعض أو القليل. أما الكثير ممن عد علينا في المليون مسلما فهم أهل انحلال صنعتهم أيدي الأعداء ليس لهم هم ولا شغل إلا بزخارف الدنيا يشبع الشهوات. Allah kata juta-juta daripada orang Islam sekarang, orang Islam tapi yang dididik dan dibuat oleh orang kafir, yakni mereka tidak ada semangat dalam hidup mereka kecuali untuk hiasikan dunia dan penuhkan keinginan dan syahwat mereka sahaja. Langsung mereka tidak peduli dan tidak pandang kepada agama dengan sepatutnya. Keinginan dan semangat mereka hanya untuk samrah. Faham samrah? Samrah yakni tak tidur malam lah. Tapi di mana? Di kelab. Bagi kelab macam tu penuh dengan orang Islam. Banyak kelab di negara-negara Islam pun ada, di negara Islam banyak penuh dengan orang Islam. Lagi campur dengan lelaki perempuan atau melihat kepada pandangan yang tidak boleh macam tu sebagainya. Jadi juta-juta orang Islam jatuh di dalam kekotoran itu. Maka bagaimana kita nak Filistin dimerdekakan? Bagaimana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita? Bagaimana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala bantukan dan melakukan mukjizat macam-macam, macam di zaman sahabat, malaikat turun tolong sahabat sebagainya. Perkara tu macam mana? Jadi keadaan kita berbeza sangat beza dengan keadaan umat Islam di zaman dahulu. Akhirnya Habib Umar berkata, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum lagi sampai masanya untuk kita balik sedar diri dan bangun daripada tidur kita itu. Belum lagi sampai waktu kita berhenti gaflah dan lalai. Belum lagi kita dapat mengetahui hakikat makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketahuilah la ilaha illallah itu adalah ikatan, itu adalah bai'ah. Itu adalah bai'ah. Setiap kali kita kata la ilaha illallah, kita bai'ah dengan Allah. Seolah-olah kita kata, ya Allah, kita mengaku tidak ada Tuhan berhak kecuali-Mu. Jadi oleh itu kita terima dan rida dan akan melaksanakan semua perintah-Mu ya Allah. Setiap kali kita kata ya Allah, la ilaha illallah, maknanya kita janji kepada Allah perkara tu. Tapi kita sekarang kata la ilaha illallah, tapi macam kita tak faham maksud la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, innaha ta'ni al-istikanah. La ilaha illallah maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjihad dalam sabil la ilaha illallah tahun-tahun yang banyak, dan manusia di waktu itu semua lawan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat bermusuh kepadanya, tapi Rasulullah SAW tetap dan istiqamah untuk menyebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Lau kanat kalimatun tuqal laqaluha. Nabi SAW kata, Habib Umar kata, kalau berkataan la ilaha illallah itu setakat berkataan sahaja, maka orang kafir akan sebutkannya dan habis cerita. Tetapi orang kafir faham apa maksud la ilaha illallah. Sebab itu orang kafir langsung tak pernah sebutkan dengan lidah, walhal itu berkataan sahaja. Tapi kenapa tak sebutkan? Mereka tahu la ilaha illallah itu bukan setakat berkataan sahaja. Orang kafir pun faham maksud. Abu Jahal, Abu Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Al-Walid bin Al-Mughirah, semua ini orang-orang yang kafir. Mereka faham apa maksud yang Muhammad suruh mereka kata la ilaha illallah Muhammad. Mereka tahu itu adalah mengakuan.
Itu adalah janjian, itu adalah ikatan, itu adalah bai'ah dengan Allah terus. Sebab itu mereka boleh berang, boleh musuh, boleh usaha untuk bunuhkan Muhammad SAW, supaya mereka tidak mendapat menyatakan sahaja la ilaha illallah. Hatta mereka sanggup bunuhkan diri waktu berang jihad. Orang Islam akan bunuh mereka, mereka boleh dibunuh, tapi dia tetap tak nak sebutkan la ilaha illallah. So mereka tahu apa maksud la ilaha illallah. Dan Ibnu Mas'ud ketika Abu Jahal mahu mati, dia cakap kepada Ibnu Mas'ud, dia kata kepadanya, bagi tahu Muhammad, aku ini musuhnya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, dia tahu akhirat. Yani sepatutnya di waktu itu dia akan cakap, okeylah, cakap dengan Muhammad, aku mengaku la ilaha illallah. Tapi di waktu itu pun dia digel, dan dia tetap takkan sebutkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wahai umat Islam, ini adalah janjian, ini adalah bai'ah dengan Allah. Setiap kali kita ucap la ilaha illallah, maknanya kamu sekarang janji Allah, satu janji yang baru. Saya mengaku, ya Allah, tak ada Tuhan lainmu. Jadi kalau kamu mengaku Allah adalah Tuhan yang benar, maknanya kamu bersedialah untuk ikut arahannya. Dan memang Allah dah bagi banyak arahan dan ajaran. Jadi kalau kita tak ikut arahan Allah, apa maksud kita kata la ilaha illallah? Macam tak ada maksud. Macam orang kata raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya, tapi dia tak ikut Allah, tak ikut Muhammad nabiyya, tak ikut Islam dina. Maknanya katanya itu dari lidah sahaja. Kalau saya cakap kamu tunjuk saya macam satu program, satu jadual, okey, aku rida dengan jadual ini, maknanya apa? Saya rida dengan jadual ni, saya akan ikutlah, saya akan laksanakan jadual tu. Tapi saya cakap, okey, aku rida dengan jadual ni, hari-hari saya ulang ini, aku rida dengan jadual ni, aku rida dengan jadual ni, aku rida dengan jadual ni. Masa jadual tu dah masuk, saya tak buat apa-apa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, habis masa jadual tu untuk 3 hari. Orang datang tanya, Syekh, kamu kata setuju dengan jadual ni, rida, kamu rida, setuju? Ya, saya hari-hari sebut rida dengan jadual tu, rida dengan jadual tu, rida dengan jadual tu. Memang hari-hari saya sebut. Memang saya mengaku saya rida. Saya langsung, saya tak tolak, tak mungkin, saya rida, setuju sangat dengan jadual. Perlu orang ketuk kepala orang tu untuk sedar. Sedarlah apa yang kamu cakap ni. Macam tu juga kita rida dengan Allah Tuhan, rida dengan Allah Tuhan, tapi kita macam tak ikut apa yang Tuhan suruh. Jadi perkataan kita tu macam tak terisi, kosong sahaja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, tapi kita tidak ikut Allah, tidak ikut Nabi Muhammad, tidak ikut pun Islam. Maknanya kita rida atau tak? Orang akan ikut perkara yang dia setuju sahaja. Ini biasa manusia. Aku setuju dengan sesuatu, saya akan ikut. Kalau saya tak setuju dengan ini, saya tak akan ikut. Macam tu. Jadi keadaan orang yang langgar agama Allah, tak ikut Allah, tak ikut Rasulullah, maknanya seolah-olah dia kata, aku tak setuju, saya tak rida dengan Allah sebagai Tuhan, saya tak rida dengan Muhammad sebagai Nabi, saya tak rida dengan Islam sebagai agama. Cuma dia tak sebut, tapi dia buat. Dia tak sebut, tapi dia buat. Jadi kita perlu faham maksud zikir tu, maksud doa tu apa. Raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya. Apa maksud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sebab itu Rasulullah SAW kalau datang orang kafir, dia tak tanya dia banyak, tak susahkan dia. Dia kata sebutkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cukup. Aku jamin kamu ahli syurga. Ajib. Itu sahaja. Sahabat Nabi SAW, sahabat Rasulullah SAW, mereka kata Rasulullah SAW di zaman Rasulullah, dia terima daripada orang kafir ucapan sahaja. Dia bukan yang suruh mereka buat macam-macam, dia suruh mereka ucap dulu, lepas tu baru ajar mereka salat, ajar mereka lain-lain. Tapi dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus jadi Muslim dan dijamin ahli syurga. Kalau meninggal lepas tu terus lepas ucap, ahli syurga. Hatta kalau dia tak pernah salat, ahli syurga, mesti akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah SAW. Na'am ayyuhal muslimun, ya wahai orang Islam. Uma taqulun, fahamlah apa yang kamu kata. La ilaha illallah, itu adalah rahasia kekuatan kami. La ilaha illallah, itu adalah rahasia kekuatan kami dan ruh keagungan kami. Innaha taharrur, perkataan la ilaha illallah adalah kemerdekaan yang besar. Kemerdekaan kita daripada agama yang lain, akidah yang sesat, dan daripada Tuhan-Tuhan yang berdusta di atas muka bumi ini. Kalau kita kata la ilaha illallah, kita merdeka. Kerana apa? Kita hanya hamba kepada satu Tuhan sahaja. Jadi sebab itu adalah kemerdekaan yang sempurna. Kita hamba kepada Allah sahaja. Tapi yang bukan hamba kepada Allah, dia hamba kepada hawa nafsu, dia hamba kepada syaitan, dia hamba kepada kawan dia, dia hamba kepada pemimpin dia, dia hamba kepada orang itu, kepada orang ini, kepada perut dia, kepada makanan dia, kepada harta, kepada duit, sebagainya. Banyak dia hamba kepadanya. Tapi orang yang betul-betul muslim, mukmin, hamba betul-betul kepada Allah, ini kemerdekaan yang sempurna. Kemerdekaan yang sempurna. La ilaha illallah. Kerana itu Rasulullah SAW kata dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hisni, faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adhabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah la ilaha illallah hisni, yani la ilaha illallah macam tempat berjagaan saya, tempat yang binting tembok, macam tembokku. La ilaha illallah tu macam tembokku. Barang siapa yang kata, bukan yang kata saja la ilaha illallah, dia telah masuk dalam tembokku. Maka barang siapa yang masuk dalam tembokku, dia takkan dapatkan azabku, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ahla la ilaha illallah, madza amilna bi la ilaha illallah. Wahai ahli la ilaha illallah, apa yang kita telah buat dengan la ilaha illallah? Madza ma lana idza du'ina ila nasri dinillah wa dhab' an syari'ati wa i'la' rayat la ilaha illallah thaqalna. Kenapa kita kalau dipanggil untuk membantu agama Allah dan untuk menolong syariat Rasulullah SAW dan untuk menolakkan fitnah yang yang diberikan kepada agama dan syariat Islam, kenapa kita rasa berat dan rasa malas, tidak rajin, tidak bersungguh-sungguh untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala? Aradina bil hayatid dunya, adakah kita telah rida dan tenang dengan dunia aja, lupa akhirat, tak fikir kita akan meninggal? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Maka ketahuilah, kesukaan kamu itu yakni kepada dunia adalah salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit. Kesenangan di dalam dunia ini adalah sedikit berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat yang kekal. Wa arani qad injarra bil qalam. Ya Allah, kita faham kenapa Habib Umar cakap macam ni. Dia kata, aku merasakan sudah panjang penulisku. Sebenarnya mukaddimah dia biasa pendek je, tapi macam Habib Umar ni sedih sangat. Tapi ini keadaan ulama yang betul-betul, ini keadaan yang sepatutnya kita semua jadi macam tu, yakni sedih selalu tentang orang Islam, risau untuk orang Islam, sampai kadang-kadang ada bahagian awliya, bahagian orang-orang saleh yang tak tidur, sebab satu kejadian jadi di negara Islam jauh pun mereka tak kenal dia, tapi dia rasa ini tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah bagi kita tugas. Fikirlah untuk saudaramu orang Islam yang lain, risaulah untuk orang Islam yang lain, gembiralah untuk mereka, sedih juga untuk keadaan mereka, dan usahalah untuk membantu mereka. Maka Habib Umar dia kata, saya sudah panjang menuliskan mukaddimah ini
maka selepas ni jomlah kita sama-sama membaca akhlak yang saya sudah kumpulkannya, iaitu akhlak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu kali Habib Umar cerita tentang seorang Habib daripada guru beliau. Dia orang yang sangat suka menolong orang dan bantu, dan usahanya kadang-kadang luar yang biasa, sehingga kadang-kadang kalau ada orang cakap sama dia tentang satu masalah dia perlu selesaikan, dia minta tolong dari Habib itu, sampai kadang-kadang malam itu dia tak boleh tidur. Anak Habib itu cerita kepada yang lain, mereka kata semalam ayah kita bangun balik baring, bangun balik tidur, keluar masuk dari biliknya, keluar masuk macam kelam kabut, macam yakni risau. Kita pun berhatikan dan risau. Kita tanyanya, ayah kenapa hari ni yakni tak boleh tidur atau apa? Dia kata tak, tadi ada orang minta tolong, jadi saya tak boleh tidur. Saya asyik fikir macam mana nak cakap siapa yang boleh tolong dia. Ajib. Inilah kewarisan Nabi. Mereka bukan waris Nabi sahaja ilmu dengan kalam, ilmu cakap banyak ilmu, banyak hafal. Bukan itu maksud kewarisan Nabi. Waris Nabi SAW, waris akhlaknya, waris hatta perasaannya. Perasaan mereka sangat rasanya macam Rasulullah SAW dalam sirah. Apa yang dibaca dalam sirah, kita boleh bacanya dalam diri mereka. Mereka seolah-olah orang yang waris Rasulullah SAW, seolah-olah dia kitab sirah atau kitab syama'il. Apa-apa dalam kitab syama'il ada pada dirinya. Dan Alhamdulillah, saya cakap jujur betul-betul. Ini yang kita nampak, kita cakap saja apa yang kita tahu, apa yang kita nampak. Betul-betul sebelum masa saya belajar Darul Mustafa, saya suka banyak baca kitab syama'il. Kadang-kadang saya letak kitab syama'il sebelah katil. Sebelum tidur saya kena baca 2 muka safhat tu ya. Berapa yang dapat baca. Yang penting saya kena baca sikit sebelum tidur. Waktu tu saya belum lagi belajar langsung syama'il macam tu. Jadi saya bila ya Allah, Rasulullah macam ni. Banyak akhlak yang betul-betul buat. Kadang-kadang baca mesti menangis. Kita baca mesti kita menangis. Daripada akhlak yang dahsyat luar biasa cara Rasulullah SAW. Atau jawapan Nabi SAW, kata-kata Rasulullah SAW dalam syama'il. Nanti saya baca. Wallah, demi Allah saya cakap jujur. Kadang-kadang saya waktu baca syama'il, saya macam cakap, tapi ni saya baca, tapi saya nampak Habib Umar buat macam ni. Saya bilik saya cakap, ini saya baca sekarang syama'il Rasulullah SAW, tapi banyak daripada yang saya baca ni saya pernah melihatnya, bukan baca. Jadi seolah-olah bacaannya jadi senang sangat. Bacaannya dan saya fahamnya senang. Saya faham sebab perkara tu saya pernah melihat depan mata saya. Hatta kadang-kadang ayat, ini yang lagi saya rasa dahsyat. Kadang-kadang sebelum saya baca hadis, saya pernah dengar guru kami Habib Umar, dia cakap beberapa ayat yang bilik saya tak dengar, yang biasa-biasa orang sebutkan. Nanti dengar subhanallah dalam syama'il dia tiru Rasulullah dalam ayat dia juga. Inilah yang kita bukan nak cakap apa ini khas untuk Habib Umar, atau Habib Umar ini tak boleh jadi yang macam dia. Tak boleh kita cakap macam ni. Kita bukan sebut ini untuk kurangkan semangat orang, tak. Kita sepatutnya dengar ini atau baca perkara yang macam ni dan kita kenal ulama-ulama yang hebat macam ni. Kita harus bersemangatlah untuk nak jadi macam mereka. Macam mana ni? Bacalah syama'il. Mestilah yang ulama macam ni baca syama'il, mereka buat, mereka melaksanakan, mereka istiqamah, mereka melakukan.
ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah cara yang sepatutnya kita buatnya. Seperti mana, dan Habib Umar pastilah dia belajar akhlak itu juga daripada gurunya. Tengoklah, lihatlah guru-gurunya macam mana sampai tak boleh tidur. Bolehkah kita buat macam ni? Orang minta tolong, kita macam kadang-kadang kira dia lepas, kira dia, kita gembira sebab dia pergi. Sayyidina Ibn Abbas, sahabat Nabi SAW, dia kata, kalau orang datang minta tolong dari saya rasa dia, saya rasa dialah yang muliakan saya sekarang. Sebab apa? Dia sangka baik sangat kepada saya. Orang kalau dah minta tolong dari saya, maknanya dia sangka baik kepada saya, dan dia percaya yang saya akan tolong. Jadi saya sangat malu, takkan tolong. Saya akan tolong dia, saya akan usaha, saya akan buat sahaja apa-apa untuk tolongkan dia. Dan antara akhlak yang guru Habib Umar, iaitu Habib Abdul Qadir As-Saqaf, tentang akhlak lah, macam mana sabar dan tahan, macam tu, yang mana masyaikh kalau dapat guru-guru yang macam ni, Masya Allah, kita pun dapat belajar dengan perbuatan mereka sahaja terus. Dan kita kalau ikut sahaja cara mereka bergerak, cara mereka jalan, cara mereka buat, kita ikut sahaja, nanti kita baca syama'il, kita baca sirah, kita baca kitab agama, kita akan jumpa perbuatan kita semua dalam kitab ada. Sebab itu Sayyidatina Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, dia jawab apa? Dia kata kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhul Quran. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW akhlaknya Quran. Ajib, macam mana disebut akhlak Rasulullah, akhlaknya Quran. Ada riwayat lain dikata kalau engkau melihat Rasulullah SAW, maka engkau akan kata ini sebuah Quran berjalan. Oh, ajib, Quran berjalan sampai begitu. Ya, begitulah Rasulullah. Yakni semua yang ada dalam Quran dia jalan. Sampai kalau nampak Rasulullah dia kata ini Quran jalan, bukan Quran mushaf. Tak, yakni dalam diri Rasulullah semua ajaran dan adab yang dalam Quran. Macam tu juga ulama-ulama al-amilin, al-salihin, al-awliya, al-atqiya, al-asfiya. Mereka boleh kalau nampaknya boleh kata ini kitab syama'il, ini kitab sirah, syama'il Nabi SAW. Seperti mana Imam Abdullah bin Umar bin Yahya atau Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika ditanya tentangnya, dia kata kalau dia jalan, kamu kata Ihya Ulumuddin jalan. Kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin, Masya Allah, kitab tu hebat sangat, sehingga bahagian ulama kata Ihya Ulumuddin semua sudah hampir nak jadi Quran. Ihya Ulumuddin, kitab Imam Ghazali. Yani dia kata dalam dirinya semua sifat dan ilmu dan rahasia yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita nak jadi begitu. Kita insya-Allah, saya sangka baik insya-Allah, dan kita harap kita buat azam dan niat dari daurah ini insya-Allah kita jadi semua seperti kitab syama'il. Sebab kita belajar khuluquna. Jadi kita nak jadi mencontohi kitab syama'il, sehingga kalau ada orang mengaji syama'il, dia akan teringat terus dalam gambaran otak dia si fulan. Macam yang saya, masa saya waktu kecil saya belajar syama'il, saya terus yang digambarkan manusia yang pertama terus dalam otak saya, guru saya Habib Umar. Sebab betul-betul saya nampak yang syama'il itu ada dalam dirinya. Bukan saya muji dia sahaja kosong, tak, itu perasaan, itu luar daripada perbuatan kita. Itu terus saya teringat dia. Teringat dia waktu saya baca kitab syama'il kali pertama dalam hidup saya. Sebab saya kenal dia sebelum belajar ilmu. Saya tengok dia, saya teman dengan dia. Lama lepas tu baru saya dapat baca kitab syama'il. Saya cakap subhanallah, kita nak jadi keluar daripada daurah ini, hasil insya-Allah hasil daripada daurah ini, siapa-siapa baca kitab syama'il dia teringat kita, cara kita pandang,
Cara kita duduk, cara kita bermuamalah, cara kita senyum, cara kita tidur, cara kita makan, cara kita bercampur dengan orang, cara kita muamalah dan akhlak dengan orang-orang yang lain, boleh orang terus nampak kita baca selawat. Wallah, ana pernah nampak orang juga kalau nampak dia boleh terus cakap Allahumma salli ala Muhammad. Ish hada, senyumannya sangat macam cara Rasulullah, cara dia cakap cara Rasulullah, cara dia muamalah cara Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad je, sallallahu ala Muhammad. Ada bahagian orang subhanallah sangat mencontohi Rasulullah, dan ini yang sepatutnya kena jadi. Kita tidak boleh kita rasa perkara itu jauh, tinggi, susah, itu hebat saja. Tak boleh. Itu paling salah. Paling salah kalau kita anggap perkara itu susah dan kita tak boleh jadinya. Kita wajib jadi begitu. Kita wajib jadi orang yang nampak kita terus baca salawat, ingat Rasulullah SAW, dengan akhlak kita, dengan muamalah kita. Kalau kita betul-betul mendirikan akhlak Rasulullah dalam diri kita, orang kafir nampak kita boleh terus masuk Islam. Sebab itu yang jadi di zaman Nabi, itu yang jadi dengan Rasulullah. Bahkan ini yang jadi dengan waris-waris Rasulullah. Dilihat sahaja orang kafir tiba-tiba terus nak masuk Islam. Macam tu. Seorang kafir yang selalu hinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak pernah jumpa. Kenapa tak jumpa Muhammad? Dia kata tak nak, ini orang dusta, orang jahat, orang macam. Satu kali tiba-tiba terjumpa dengan Nabi. Rasulullah SAW kenal dia. Ya, orang ini asyik hina dia, dan Rasulullah tahu. Mereka kata ini sefulan yang hinakan Rasulullah. Nanti Rasulullah cakap sama dia, kenapa kamu hina saya? Kenapa kamu tuduh saya berdusta? Dia kata, minta maaf, engkau siapa ni? Dia kata, ana Muhammad. Saya adalah Muhammad yang kau asyik hinakan. Dia kata, anta Muhammad? Dia kata, minta maaf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu masuk Islam. Apa yang jadi? Dia kata, betul-betul orang bodohkan saya. Saya bodoh sebelum ni. Apa yang jadi? Apa ceritanya? Dia kata, nampak muka kamu sahaja, terus saya yakin kamu bukan orang berdusta. Nampak muka sahaja, nampak muka dia sahaja, terus dapat masuk cahaya dalam hati. Kita kalau ada akhlak, betul-betul akhlak Rasulullah, dengan cinta lagi kepada Rasulullah, kalau kita jalan di tengah jalan pun orang kafir akan tarik perhatian. Tak mustahil lepas berapa masa pandangan itu sebab masuk dia Islam. Kita jadi macam satu lampu yang jalan penuh dengan cahaya. Setiap satu akhlak, Habib Umar kata, satu cahaya. Tambah satu akhlak, satu cahaya. Tambah satu akhlak, satu cahaya, sampai kamu penuh dengan cahaya. Kalau duduk di satu kawasan, sakinah turun terus kepada kawasan itu. Kalau masuk di satu lorong, semua rahmat turun kepada lorong itu, sampai lorong itu rasa bangga dengan kamu jalan atasnya. Ini semua dalam hadis. Ini semua dalam hadis. Habib Ali Jifri, saya akhirkan kuliah ni dah, waktu dah. Habib Ali Jifri ceritakan tentang satu kejadian yang Habib Ali Jifri nampak depan matanya. Jadi dengan guru kita Habib Umar di Afrika. Dia kata, habis kita program kita di Afrika, lepas tu kita nak balik, nak pergi ke airport. Sebelum kita pergi ke airport, kita ke ziarah satu Habib. Lepas habis ziarah, keluar dari rumahnya, kita pergi kepada kereta, tiba-tiba ada orang kejar kereta kita daripada orang Afrika. Nampak dari cara dia, rambut dia macam tu, memang dia bukan Muslim lah. Habib Al-Jifri naik kereta belakang Habib Umar. Habib Umar jalan. Mereka berhenti nak tengok dia nak apa. Dia kata, turunkan tingkap, nak tengok. Dia tiba-tiba berhentikan kereta nak tengok Habib Umar dengan pakaian mereka putih hari itu Jumaat macam tu. Dia kata, siapa ni dengan bahasa mereka? Ada orang Afrika translate. Dia kata, Habib Umar cakap, translate apa orang ni nak. Saya macam rasa dia lain, pun dia bukan Islam, jadi kita kena layan dia sikit. Walhal mereka dah lambat sangat, kapal terbang dah mau lepas. Habib Umar cakap, saya nak dengar dia nak apa. Mereka kata,
Habib dia kata, siapa kamu, dari mana, ini orang apa? Yang ini dia belik dengan cara pakai mereka cahaya. Maka kata ini muslimin, ini ulama daripada Islam. Dia kata saya nak jadi muslim sebab saya, mereka kata apa yang tiba-tiba, kenapa nak jadi muslim tiba-tiba? Dia kata nak jadi macam mereka ni, yakni pandangan sahaja dah menarikkan hatinya kepada Allah. Idza ru'u yushharu dhikrullahi fahuwa lahum sima 'ala al-jibahi yu'rafu ma'nahu bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali. Kalau ru'u, kalau dilihat, terus zikir Allah. Lihat hamba-hamba Allah yang saleh, awliya Allah, orang-orang yang istiqamah, yang akhlak. Kalau dilihat sahaja, terus orang akan baca zikir la ilaha illallah. Orang nampak muka dia, la ilaha illallah, Allah. Terus ingat kepada Allah. Terus baca salawat kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab syahaya Rasulullah SAW yang ada dalam diri mereka. Lepas tu orang tu terus masuk Islam. Apa sebab Islam dia? Mereka tanya dia, benar baca ke apa-apa tentang Islam? Ada kamu orang yang kaji tentang Islam? Tak ada. Dia kata tak ada. Saya sahaja melihat muka orang ini, iaitu Habib Umar. Dia kata saya sangat terasa hidup mereka bahagia dan happy, dan memang orang inilah yang betul di dunia semua. Saya nak ikut mereka. Terus masuk Islam. Inilah waris. Kita nak jadi waris Rasulullah, tapi bukan waris yang cakap-cakap ilmu sahaja. Hafal hadis, hafal ilmu, hafal. Kita bila nak waris Rasulullah, rauhani Rasulullah SAW, perasaan Rasulullah SAW, iman Rasulullah yang ada dalam hati Rasulullah SAW. Bukan kita nak jadi Rasulullah, tak. Kita nak jadi macam Rasulullah. Sebab Rasulullah SAW mahu kita jadi macam dia, mahu kita ikutinya. Kalau tak, kenapa jadi Nabi? Rasulullah jadi Nabi untuk kita mengikutinya. Jadi kita boleh menjadi, ada sifat Rasulullah SAW, cuma bawah sikit, tapi tak apa. Alhamdulillah kalau kita dapatkan sifat Rasulullah SAW. Baik, sebelum kita khatam dan habiskan, ada siapa-siapa nak tanya? Kalau ada soal boleh sebelum kita baca doa. Bismillah. Tak ada soal kan? Tak ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم أعدنا إليك، اللهم أعدنا إليك، اللهم أعدنا إليك، واستخدمنا في إحياء سنن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وخدمة ونصرة شريعته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.